Okay, go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, jadi kami diberikan peluang untuk membentangkan tugas yang telah ditugaskan oleh Ustaz kami, iaitu Ustaz Muhammad Anas bin Ibrahim. Jadi tajuk yang telah dipilih oleh kami untuk dibentangkan hari ini ialah kepentingan akidah, syariah dan akhlak sebagai asas dalam peradaban Islam. Jadi kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu pertama sekali saya, Ahmad Mustaqbil Ishaq, dan seterusnya Muhammad Tari bin Hermai, dan seterusnya juga Muhammad Aziz Syakir bin Muhammad Kamal, dan yang terakhir ialah Ahmad Ashraf bin Ahmad Ya, Aziz. saya. Jadi bagi memulakan pembentangan kami hari ini, kami ingin menjelaskan tentang pengenalan asas peradaban Islam. Di Islam ini merupakan agama yang ad-din, iaitu agama yang diturunkan kepada umat manusia sebagai tata cara hidup yang lengkap untuk seluruh umat manusia. Hal ini kerana Islam adalah agama samawi yang bersifat fleksibel dan pragmatis serta dapat menampung perkembangan peradaban umat manusia sejagat. Syariat Islam telah memberikan panduan yang jelas kepada manusia sebagai asas dalam pembentukan kenegaraan. Dan akhir sekali, asas-asas yang menjadi tunjang dalam pembinaan peradaban Islam terdiri daripada 3, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Jadi bagi meneruskan pembentangan kami hari ini, saya akan menyerahkan kepada Muhammad Tari bin Hermai untuk menerangkan tentang kepentingan akidah. Muhammad Tari. Baiklah. Dalam bagi kepentingan keakidah dalam asas peradaban Islam. Bukan aku ni. Maaf. Maaf. Berlaku kesilapan teknikal je. Okey, Azri Syakir. Okey. Okay, maaf. Okey, seterusnya perkara pertama dalam asas peradaban Islam ialah akidah. So, kepentingan akidah sebagai asas peradaban Islam ialah yang pertama, akidah merupakan perkara asas dalam peradaban Islam. Hal ini supaya umat Islam dapat terhindar daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Kesannya, umat Islam di dunia semakin berkembang dan dah salah ni dah. Tak apa. Tak apa. Seterusnya kepentingan akidah supaya dapat membezakan ajaran sesat dan juga ajaran yang sebenar. Oleh itu, bagi memperkukuhkan akidah, umat Islam haruslah sentiasa mendalami ilmu-ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Seterusnya, saya serahkan kepada Muhammad Tariq. Baiklah. Bagi kepentingan syariah sebagai asas peradaban Islam, syariah Islam sangat penting dalam mengukuhkan asas peradaban Islam. Seterusnya, seluruh umat Islam sewajarnya mematuhi segala syariat yang telah ditetapkan di dalam syariah Islam. Kesannya, syariah Islam dapat melahirkan umat Islam yang patuh akan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya, umat Islam dapat menilai perkara yang hak dan batil, yang iaitu merupakan perkara yang baik dan buruk. Akhir sekali, pegangan syariah Islam yang kuat akan membawa kepada umat Islam yang mempunyai asas peradaban Islam yang teguh dan jitu. Seterusnya saya serahkan kepada Ahmad Ashraf. Okey, seterusnya saya akan ambil bagi kepentingan akhlak sebagai asas peradaban Islam. Seperti mana yang kita semua sudah maklum, akhlak ini merupakan satu unsur penting dalam peradaban Islam.
Kenapa saya mengatakan sebegini? Kerana ada satu hadis Nabi yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maksudnya tidak lain tidak bukan aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi daripada situ kita dapat lihat betapa pentingnya akhlak ni, sehingga kan Rasulullah diutuskan ke umat kita ini, ke umatnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dekat situ kita dapat lihat betapa tingginya nilai akhlak ini. Seterusnya, kepentingannya adalah bagi melahirkan umat yang bertamadun serta dihormati oleh seluruh pelosok dunia. Apabila seorang itu mempunyai akhlak serta budi pekerti yang tinggi, kita dapat lihat semua masyarakat akan menyenangi sesebuah kelompok itu. Kerana apa? Kerana orang yang berakhlak ini sentiasa memudahkan orang lain. Jadi bila kita memudahkan orang lain, orang akan senang dengan kita. Betulkah begitu? Benar. Benar sekali. Menyokong. Jadi kita pergi ke kepentingan akhlak yang seterusnya, yang mana adalah akhlak ini dapat menghindarkan diri kita semua daripada terjerumus dalam kancah kehinaan. Kerana apa? Kerana apabila kita mempunyai akhlak, kita mempunyai pedoman. Jadi pedoman itu yang kita membuatkan kita akan menidakkan segala kehinaan ini. Contohnya seperti zina, arak, judi, apa lagi? Riba dan segala-gala unsur-unsur yang hina lah. Membawa kepada sifat mazmumah. Ya, benar Muhammad Tariq, yang membawa kepada sifat mazmumah. Yang mana sifat mazmumah itu akan memberi imej buruk kepada umat Islam kita sendiri. Dan yang terakhir sekali, kepentingan akhlak ini adalah menjadikan seseorang individu itu sebagai instrumen dakwah dalam misi meluaskan keindahan Islam ini di seluruh dunia. Kerana apa? Kerana orang apabila orang itu maafkan saya. Kerana Nabi dulu sendiri, Nabi sendiri dulu menyebarkan dakwahnya melalui akhlak terlebih dahulu. Okey, di sini saya ingin menceritakan sebuah cerita yang mana Nabi Muhammad bersama pengikutnya ingin berdakwah ke kota Taif. Lalu malangnya Nabi serta pengikut-pengikutnya diberi layanan buruk serta dihalau daripada kota Taif, lalu dibaling dengan najis, batu dan segala-gala bahan-bahan yang menyakitkanlah. Lalu datang malaikat Jibril menawarkan bahawa, ya Rasulullah, mahukah kamu untuk aku terbalikkan bukit ini kepada mereka? Tapi Rasulullah menolak tawaran itu, lalu berdoa kepada Allah SWT supaya memberikan penduduk Taif ini hidayah serta nikmat Islam. Kita dapat lihat di situ betapa murninya akhlak Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita pergi ke penutup yang akan disampaikan oleh Muhammad Tariq. Baiklah. Bagi penutup bagi tajuk ini, tidak dapat dinafikan bahawa akidah, syariah dan akhlak merupakan aspek yang penting dalam memantapkan asas peradaban Islam. Hal ini ternyata ketiga-tiga aspek ini memberikan banyak manfaat serta kebaikan kepada umat Islam secara menyeluruh dalam pelbagai sudut. Kesannya, umat Islam dapat hidup dengan aman dan harmoni serta dapat merealisasikan asas peradaban Islam yang kukuh dan utuh. Oleh itu, umat Islam wajar mengambil peluang dan masa dalam mendalami ketiga-tiga aspek ini agar kehidupan mereka diberkati serta dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin, amin rabbal alamin. Saya berharap agar seluruh umat Islam dapat mempraktikkan ketiga-tiga aspek ini dalam kehidupan seharian mereka, insya-Allah. Insya-Allah. Dengan itu kita habiskan sesi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, tamat sekejap.